إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga. Anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 145, akan masuk bab yang baru, iaitu berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan hukum hakam. Kita selesai dari bab yang ketujuh. Ustaz Mahathir menerangkan kekeliruan-kekeliruan yang berkaitan tentang akidah. Jadi yang berat-berat tu alhamdulillah ya dah selesai. Akidah ni yang susah nak faham. Tetapi fiqh ni insya-Allah ringan sedikit, tapi fiqh ni biasalah banyak khilaf ya. Pertama, hukum menyentuh kulit perempuan yang ajnabi. Sebenarnya kalau ikut bahasa Arab dia akan jadi ajnabiyah, sebab perempuan. Ajnabi ni maknanya orang asing. Bahkan digunakan juga istilah ini untuk merujuk kepada foreigner. Kalau istilah bahasa Arabnya dia ada qismul ajanib, department of foreigners. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan foreigner. Ajnabi di sini adalah as opposed to mahram. Mahram maknanya orang yang haram kita kahwini. Muhrim, orang kata bukan muhrim. Bukan muhrim. Muhrim adalah orang yang melakukan ihram. Ahrama yuhrimu. Jadi orang yang melakukan perbuatan ihram itu dipanggil muhrim, orang dalam ihram. Kalau yang diharamkan kahwin itu disebut mahram. Jadi ajnabi ataupun ajnabi yang lebih tepat adalah perempuan yang halal dinikahi. Jadi tajuk ini sebenarnya bukan begitu. Dia bukan hukum menyentuh kulit perempuan yang ajnabiyah. Kita tak bincangnya itu. Yang itu jelas, kalau belum dikahwini perempuan itu ya haram secara umumnya, kecuali ada keperluan hajat, doktor nak merawat dan sebagainya, darurat. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apakah kesan menyentuh kulit perempuan yang halal dinikahi kepada wudu? Adakah membatalkan wudu ataupun tidak?
Itu isu dia. Adapun kalau menyentuh kulit perempuan yang ajnabiyah, kalau sudah dikahwini halal, kalau belum dikahwini secara umumnya adalah haram. Kadang orang tanya juga, kalau sentuh isteri sendiri pun batal ke tak? Bukan isteri orang lain, isteri sendiri. Lah, kan isteri sendiri itu maknanya awak dah kahwin dengan dia. Maknanya dia tu halal dinikahi sebab tu awak kahwin dengan dia. Maka dia termasuk dalam perempuan ajnabiyah. Isteri itu bukan mahram. Isteri itu perempuan yang ajnabiyah tetapi telah dikahwini. Yang asalnya dulu haram sudah jadi halal. Kawan saya kerja juru nikah. Bukan kerja juru nikah, salah satu tugas beliau sebagai juru nikah. Selepas beliau selesai melaksanakan ijab qabul, akad nikah, dia tulis dalam Facebook, alhamdulillah kata dia, selesai menghalalkan yang haram. Kita dengar sebentar lalu, apa hal pula ustaz ni menghalalkan yang haram? Betul lah. Sebelum akad nikah, hubungan antara lelaki dan wanita tadi haram. Selepas akad nikah, yang dulu sebelum akad nikah tu haram sudah jadi halal. Tapi bila cerita tentang batal wuduk tak batal wuduk, sama je. Isteri itu masih termasuk ajnabiyah, perempuan yang halal dinikahi. Maka batal tak batal sama seperti perempuan-perempuan lain kecuali mahram. Mahram kita tahu tak batal. Sentuh mak, sentuh kakak, sentuh anak, itu tak batal. Mak saudara. Baik, apakah hukum menyentuh kulit perempuan ajnabiyah, yakni yang halal dinikahi? Ini soalan sebenar. Adakah ia membatalkan wudu? Jawapan ulama khilaf mengenai ini. Itu kita dah kata ilmu fiqh ni banyak khilaf. Akidah tidak. Akidah ada khilaf juga, tapi khilaf antara hak dan batil. Yang ini khilaf antara khata' dan sawab, betul atau salah, bukan hak dan batil. Mazhab Hanafi tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Sentuh saja tak batal. Sama ada dengan tujuan talazzuz. Talazzuz itu berlazat-lazat. Kerana antara lelaki dan wanita ni dia ada tarikan, menyebabkan sentuhan itu menimbulkan rasa lazat. Ada kalanya sentuhan itu biasa-biasa saja, tak ada rasa lazat. Tetapi boleh jadi orang tu sentuh tujuan dia nak syok. Suami isteri itu ada kalanya dia sentuh biasa saja, ataupun dia sentuh dengan tujuan untuk mendapatkan kelazatan. Ada syahwat ketika bersentuhan atau tidak tak relevan, kerana setakat bersentuh tak batal. Kenapa? Kerana mereka memahami ayat Al-Quran yang menyebut la mastumun nisa. Zahir makna la mastumun nisa, bersentuh-sentuhan dengan perempuan. Tapi mazhab Hanafi kata bukan maksudnya bersentuh macam itu. Ini bahasa berlapik, iaitu maksudnya jima'. Kalau jima' batal lah. Tapi kalau setakat bersentuh, walaupun rasa syok, rasa ada current, ataupun tak syok, biasa-biasa saja, itu tak batal. Sementara mazhab Maliki berfatwa bahawa bersentuh dengan perempuan yang ajnabiyah tadi, ataupun sebaliknya lah, perempuan bersentuh dengan lelaki yang ajnabi, itu membatalkan wuduk hanya jika dengan tujuan talazzuz. Sentuh tu untuk ada rasa sedap, ada rasa lazat. Tapi kalau sentuh biasa tak batal. Atau mendapat kelazatan ketika bersentuhan. Dia tidak ada niat nak berlazat-lazat, tapi bila dah sentuh tu syok juga. Gitu. Tapi ini jenuh juga nak kena timbang. Syok ke tak syok tadi? Syahwat ke tak syahwat tadi? Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi. Sementara mazhab Syafi'i rahimahullah taala menfatwakan bersentuh dengan perempuan yang halal dinikahi itu batal secara mutlak. Tak payah nak cek syahwat ke tak syahwat, lazat ke tak lazat. Asal sentuh batal. Termasuk bersentuhan dengan isteri sendiri. Ini disebut di sini kerana ada orang sangkakan, dah jadi isteri tak akan batal. Bukan isu batal. Dah jadi isteri tak akan haram. Itu betul.
Ni apa pegang-pegang isteri lah, dia jadi isteri. Kadang-kadang isteri marah suami dia pegang. Abang ni. Dah suami kata kalau tak pegang isteri nak pegang orang lain kan susah, jadi masalah pula. Eloklah pegang isteri sendiri. Ya. Ada saya terbaca dalam Facebook, dia kata kalau cium kat dahi, cium isteri kat dahi katanya penyayang. Kalau cium kat pipi adalah dia punya takrif dia. Kalau cium kat mulut, kalau cium kat sini ada tanda-tanda dia. Kalau cium isteri orang, tanda cari naas dia tu. Jadi memang isteri sendirilah yang kita sentuh. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i batal juga, kerana isteri sendiri itu adalah termasuk wanita yang halal dinikahi. Apa dalil? Dalil ayat Al-Quran, iaitu Allah SWT berfirman, "Au lamastumun nisa." Lamastum ni maknanya kamu bersentuh-sentuhan dengan wanita. Tapi sepakatlah, ulama semua sepakat nisa di sini tidak termasuk yang mahram. Cuma khilaf pada lamastum itu apa makna dia. Kalau mazhab Hanafi kita telah terangkan tadi, mereka kata ini bahasa kinayah kepada jima. Memang zahirnya makna sentuh, tapi yang dia maksudkan adalah jima. Mazhab Syafi'i tak setuju. Mazhab Syafi'i pun juga ulama-ulama yang pandai bahasa Arab. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i, tak mungkin lamastum di sini makna jima. Kerana ayat yang cerita tentang jima dah lepas, suruh mandi junub, ya. Tetapi ayat aula mastumun nisa ini digandingkan dengan keluar daripada tandas. Maknanya buang air. Buang air hadas kecil ke hadas besar? Hadas kecil. Jadi bila la mastum digandingkan dengan keluar daripada bilik air, yakni buang air, berarti ini juga hadas kecil. Berarti bukan jima. Kerana kalau jima menghasilkan hadas besar. Jadi seolah-olah kalau ini juga cerita tentang jima macam redundant. Baru tadi dah cerita tentang jima, tentang junub, suruh mandi. Sekarang nak cerita kalau tak ada wudu dan tak ada air, tayamum. Jadi tentulah ini cerita tentang hadas kecil, bukan cerita tentang jima. Kalau begitu lamastum mengambil makna zahirnya, iaitu bersentuhan. Ada juga dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau disentuh tak batal. Dia sentuh kita tak batal. Ini selalu berlaku dekat Mekah lah kan. Kita sibuk nak tawaf tu, kita dah jaga. Yang perempuan Pakistan, apa tu Turki tu dia main langgar je. Aku dah jaga, aku kena pula. Tapi ada lah pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau menyentuh batal, disentuh tak batal. Tapi pandangan yang kuatnya adalah tak ada beza pun. Disentuh atau menyentuh batal. Kerana ini punca khilaf ya. Kalau kita faham, kita tidaklah pelik. Kenapalah orang Islam ni kata sama-sama ikut Quran hadis, tapi yang ni kata macam ni, satu lagi kata macam lain. Puncanya adalah dalam memahami. Bukan satu mazhab ikut Quran, satu mazhab lagi tolak Quran. Bukan. Semua ikut Quran hadis, tapi boleh jadi berbeza memahami. Kenapa difahami dengan makna bersentuhan? Kerana diambil contoh daripada hadis. Nanti kita kata nak memahami ayat Quran, ada kalanya dengan bantuan hadis, ada kalanya terbalik, nak memahami hadis dengan ayat Quran, ada kalanya sesama ayat Quran saling tafsir menafsirkan, ada kalanya sesama hadis ini menerangkan makna hadis yang satu lagi. Disebutkan dalam hadis anna Rasulullah SAW atahu rajulun faqala, bahawa Nabi SAW telah datang kepada baginda seorang lelaki, lalu lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ma taqulu fi rajulin laqiya imra'atan la ya'rifuha wa laysa ya'ti ar-rajulu min imra'atihi syai'an illa atahu minha ghayra annahu lam yujami'ha." Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pandangan tuan tentang satu orang lelaki yang dia ni bertemu dengan seorang wanita, dia tak kenal pun, wanita asing, tapi mungkin lelaki ni dia macam playboy lah, walaupun perempuan tu dia tak kenal,
tidak ada satu apa pun yang seorang lelaki itu buat dengan isteri dia melainkan dia buat kat perempuan tu, kecuali tidak jima saja. Padahal perempuan tu bukan isteri dia, tapi dia buat macam isteri dia kecuali tidak jima saja. Kadang-kadang ada kemungkinan yang buat tu yang bertanya, tapi dia segan nak kata, "Ustaz, apa hukum itu hari saya macam ni?" Oh, malulah. "Ustaz, apa saya ada kawan ni, ada saudara saya ni," padahal dia lah. Jadi mungkinlah lelaki ni dia yang buat, tapi Allah Alam lah. Tapi dia tanya pada Nabi SAW tentang satu orang lelaki. Qala fa anzalallahu hadhihi al-ayah, lalu Allah Taala menurunkan ayat, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Ayat tentang perintah mendirikan solat. Kadang-kadang orang salah guna ayat ni. Dia kata solat ada 3 waktu je. Tarafayn nahar maknanya 2 penghujung siang dan 1 waktu daripada malam. 3 je kata dia. Itu bahaya, melanggar ijma'. Itu boleh bawa kepada kufur. Qala faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda thumma salli. Lalu Nabi SAW bersabda kepada lelaki tadi, berwuduk kemudian sembahyang. Itu kemungkinan Nabi pun faham yang bertanya itu sebenarnya dia yang buat. Nabi kata pergi wuduk dan sembahyang. Kenapa? Kerana sembahyang ini menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Qala Mu'az, qultu ya Rasulullah alahu khassatan am lil mu'minina amma? Lalu sahabat Nabi bernama Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu nak tahu dengan lebih detail. Dia kata bila buat dosa macam itu, sebab ini belum sampai berzina. Kalau berzina lain cerita dia, tapi tetap dosa juga. Nak buat macam mana? Diterangkan. Ini untuk dia seorang ke? Atau untuk orang Islam yang lain semua sama juga? Faqala balil mu'minina ammatan. Lalu Nabi SAW menjawab, untuk orang-orang beriman ke semua sekali, bila buat dosa, antara cara untuk menghapuskan dosa itu selain daripada taubat lah. Kalau dosa besar itu memang kena taubat. Kalau dosa-dosa selain daripada yang dosa-dosa besar tadi, salah satu caranya adalah melakukan solat. Baik. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada ayahnya, qublatur rajuli imra'atahu bi yadihi minal mulamasati faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa alaihi alwudu. Jadi apa yang difahami daripada hadis tadi, kan dalam cerita tu lelaki itu buat sebagaimana seorang suami buat pada isteri, cuma dia tak jimak saja. Jadi Nabi suruh dia wuduk. Kalau yang dimaksudkan dalam ayat Quran tu adalah jima, jadi apa kena mengena dengan wuduk? Berarti sentuh saja sudah batal wuduk, bukan tunggu jima baru batal wuduk. Tapi kalau yang tak setuju, dia kata tak ada kena-mena. Wuduk tu sebab Nabi nak suruh semayang, jadi Nabi suruh wuduk, bukan pasal sentuh ke pasal apa. Tapi yang ulama-ulama Syafi'iyah memahami, bila dalam hadis ni jelas lelaki ni menerangkan bahawa perbuatan itu tidak termasuk jima', Nabi masih suruh berwuduk, berarti ayat Quran la mastum itu bukan bermaksud jima'. Hadis yang kita baru baca tadi, qiblatu rajuli imra'atahu, kucupan seorang lelaki terhadap isterinya dan menyentuhnya dengan tangan, termasuk di dalam mula masak, bersentuh-sentuhan, cium ataupun pegang. Maka sesiapa yang mencium isterinya atau menyentuhnya dengan tangan, maka wajib atasnya berwuduk. Maknanya wuduk sudah batal, nanti nak solat wajib berwuduk. Pendapat ulama di muka surat 148 dalam kitab Al-Iqna' pada Hamish Al-Bujairimi disebutkan warabi'u min nawaqidil wudu, yang keempat daripada perkara yang membatalkan wudu, lamsur rajuli bi basyaratihil mar'atal ajnabiyah, bersentuhan seorang lelaki dengan kulit seorang wanita yang asing, yakni yang boleh dinikahi. Jadi yang batal tu kulit dengan kulit lah. Kalau berlapik tidak batal.
ai basharataha min ghairi hailin, iaitu tanpa ada penghalang, kain dan sebagainya. Liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa, kerana firman Allah Ta'ala, atau kamu itu bersentuhan dengan perempuan. Ai lamastum, asalnya lamastum itu daripada dua pihak, dia sentuh kita, kita sentuh dia. Tapi yang difahami di sini adalah lamastum, satu orang sentuh juga sudah termasuk dalam ayat ini. Kama quri'a bihi, sebagaimana ada dalam sebahagian qiraat menyebut lamastum saja, bukan lamastum. Dia ada beza, ya. Satu alif saja sudah ada beza makna. Qatala, satu orang pergi bunuh orang lain. Qatala, saling berbunuhan. Yang ini nak bunuh yang tu nak bunuh yang ini. Tambah alif sudah beza. Fa'atafal lamsu 'alal maji'i minal ghaiti. Ini kita sebut tadi. Diatafkan, makna digandingkan. Bersentuh ini dengan keluar daripada tandas. Wa rattaba 'alaihim al-amru bitayammumi inda faqdil ma. Kemudian kalau dah berlaku dua perkara ini, bersentuhan dengan wanita dan keluar daripada tandas, maka diperintahkan tayamum kalau tak ada air. Fadalla ala annahu hadathun la jama'tum li'annahu khilafu zahir. Maka ini menunjukkan, menguatkan bahawa yang dimaksudkan dengan dua perkara tadi adalah hadas kecil, bukannya jima'. Lebih-lebih lagi jima' ini bercanggah dengan zahir. Walau makna zahir lah mastum sentuh. Jima' tu makna yang metaforikal. Boleh jadi, tak boleh jadi, tapi tak disokong oleh konteks ayat. Konteks ayat menunjukkan sentuh. Perbincangan hadis. Ulama yang mengatakan tidak batal apabila bersentuhan antara lelaki dengan perempuan ajnabiyah, mereka ada dalil juga. Ulama bukan fatwa sesuka hati. Masing-masing ada dalil dan masing-masing berbeza dalam memahami dalil. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat qultu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ataupun fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijli fa idza qama basattuhuma. Ini simple hidup Nabi SAW walaupun sebagai pemimpin besar umat Islam pada masa itu, tapi rumah baginda SAW tak besar. So kira-kira ketika Sayyidina Aisyah tidur, kedua kaki Sayyidina Aisyah itu berada di hadapan Nabi SAW. Kira-kira kalau Nabi nak sujud, terhalang dengan kaki Sayyidina Aisyah. Tak besar mana. Tetapi bila Nabi SAW nak sujud, maka Nabi SAW memegang kakiku, kata Sayyidina Aisyah, lalu aku membengkokkan. Maknanya kaki tadi lurus, nak sujud tak halang. Nabi nak sujud, Nabi pegang. Jadi Sayyidina Aisyah tertarik kaki, bolehlah Nabi sujud. Bila Nabi bangun, Sayyidina Aisyah berlunjur balik. Jadi inilah hadis yang dijadikan sandaran oleh mazhab yang mengatakan tak batal. Kerana kata mereka, kalau batal takkan Nabi pegang terus mayang, menunjukkan tak batal pegang. Habis ulama mazhab Syafi'i tak tahu. Ada orang bila dia tahu cerita ni, dia kata, aku rasa kalau Imam Syafi'i tahu hadis ni, mesti Imam Syafi'i tukar fatwa dia. Dia ingat Imam Syafi'i ni macam baru masuk sekolah ke apa. Imam Syafi'i tahu hadis ni. Ulama-ulama Syafi'iyah tahu hadis ni. Tetapi mereka memahami dengan kefahaman yang berbeza. Dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan bahawa hadis tersebut hendaklah difahamkan bahawa Nabi SAW ketika menyentuh kaki Sayyidina Aisyah itu ada penghalang, bukan sentuh kulit dan kulit. Dan ini sangat logik, kerana biasa orang yang tidur kakinya itu diselimuti, sama ada dengan pakaian atau dengan kain. Itu biasa. Macam kita lah, kita cerita, takkan kita cerita detail kan? Ketika mana dia sentuh
selimut yang ada atas kaki saya, tak ada lah. Sama juga macam orang kata nak sembahyang mula dengan baca Fatihah. Kalau orang yang faham, dia faham lah. Maksudnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya, jadi faham zahir yang tak mengaji lah. Dia ingat Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar. Kata baca Fatihah. Iyalah, memanglah baca Fatihah. Ataupun yang mengatakan, kan ada orang kata tak payah baca Bismillah, sebab Nabi SAW bila sembahyang baca Alhamdulillah. Jadi dia kata Alhamdulillah je lah. Alhamdulillah tu merujuk kepada surah Fatihah. Jadi termasuk dalam surah Fatihah itu Bismillah. Memang berdiri khilaf di kalangan ulama, tapi tak bolehlah kamu memastikan bahawa pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan Bismillah termasuk dalam Fatihah itu sebagai bercanggah dengan hadis. Tidak. Kerana mereka memahami mula dengan Alhamdulillah tu adalah surah Fatihah. Macam kita kata, cuba baca Qul Allah. Qul Allah. Lah. Maksud aku baca Qul Allah tu surah Qul Allah. Kan? Mana tahu nak test menantu, ya, bakal menantu datang berkenalan. Cuba baca Qul Allah. Dia pun Qul Allah. Nampak mutua kata, aku nak terima ke tak dia ni. Macam kurang faham je. Jadi di sini walaupun diceritakan sentuh kaki, sangat-sangat logik kalau dalam keadaan berlapik. Pastikah berlapik? Tak pasti pun. Pasti tak berlapik pun tak pasti. Maka kaedah mengatakan idza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal. Apa datang kepada satu dalil itu berbagai kemungkinan, boleh jadi begini, boleh jadi begitu, maka gugur mengambil dalil daripada hadis tersebut. Ada kaedah, bukan hanya suka-suka kata mazhab Syafi'i tak tahu hadis dan sebagainya. Dalam kitab Ghayatul Usul dijelaskan bahawa hadis tersebut tidak dijelaskan sama ada ketika menyentuh itu ada pahalang atau tidak. Oleh itu hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Ada kaedah menyebutkan. Nah, ini yang kita sebut tadi. Waqa'i'ul ahwal idza tatarraqa ilaiha al-ihtimal kasaha saubul ijmal wa saqata bihal istidlal. Kejadian-kejadian yang berlaku apabila datang kepadanya beberapa kemungkinan, maka telah memakaikan kepadanya pakaian ijmal, makna dia jadi tak jelas. Maka gugur dengan sebab itu mengambil dalil, tak boleh jadikan sebagai dalil. Dalam riwayat yang lain sama juga, sebahagian daripada isteri Nabi SAW ketika Nabi nak pergi solat, Nabi cium, lalu Nabi terus pergi solat, kan antara rumah Nabi SAW tu dengan masjid sebelah je. Jadi ada juga yang menjadikan ini dalil menunjukkan tak batal, tetapi mazhab Syafi'i masih lagi menilai ini sebagai ada ihtimal, kerana isteri-isteri Nabi SAW termasuk yang diperintahkan menutup muka mereka. Jadi boleh jadi lagi keadaan berlapik itu masih ada kemungkinan. Selesai. Habis itu tak boleh ke kita nak taklid mazhab lain? Jawabnya boleh, tetapi dengan jalan belajar. Maknanya kita kena belajarlah dalam mazhab lain tu macam mana. Sebab ada benda yang tak wajib dalam mazhab kita, dalam wudu, dalam mazhab mereka wajib. Sebagai contoh, katalah kita nak taklid mazhab Malik. Dalam mazhab Malik wajib sapu seluruh kepala. Dalam mazhab kita tak wajib, sapu sikit sudah sah. Jadi kalau kita nak taklid pada mazhab dia, biar kita mengaji betul-betul cara wuduknya apa, yang membatalkan wuduknya apa, lalu kita niat nak bertaklid kepada fatwa mazhab tersebut, boleh. Lebih-lebih lagi bila ada masyaqqah. Macam dengan di Mekah tu kan, kalau kita strictly ikut disentuh atau bersentuh tu batal, jenuh juga nak habiskan tawaf. Walaupun kita jaga, mungkin orang lain tak jaga. Baik, selesai, alhamdulillah. Next, insya-Allah kita akan bincang isu ni. Saya lihat kebanyakan orang tak ada confused, iaitu melafazkan niat usalli. Tapi elok jika diterangkan, kerana sudah ada sebahagian yang mengatakan, apa usolli ni? Nabi pun tak buat. Bagi dia kalau Nabi tak buat tu kira haram tu macam mana? InsyaAllah tu dalam kuliah yang akan datang
Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhillatil ma'siyati ila izzatit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.